Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid beserta dengan ahli dan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kerana masih lagi diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Diberikan kita nikmat kesihatan yang baik. Dan seterusnya kita ini masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke rumah Allah ini menunaikan tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai khalifah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok hadis yang ke-11 pada malam ini tentang bab kelebihan agama Islam. Pada kuliah yang lalu saya telah menerangkan hadis yang ke-10, iaitu berkenaan dengan orang-orang yang bukan Islam. Apabila mereka memeluk agama Islam, maka bagi mereka ini dosa-dosa yang mereka lakukan ketika mana mereka sebelum ini, ini orang kafir, sebelum ini belum Islam lagi. Apabila masuk Islam, maka dosa-dosanya yang lalu itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Maka dia memeluk agama Islam ini, dia seperti dilahirkan semula, tak ada dosa apa. Dan pada malam ini kita tengok hadis yang ke-11, masih lagi bab berkenaan dengan kelebihan agama Islam. Hadis yang ke-11 ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang ke-11 ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ahsana ahadukum islamahu, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya, fakullu hasanatin ya'maluha taktubu lahu bi ashri amsalha ila 700 di'fin
wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dengan sebaik-baiknya serta dengan ikhlas, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamainya sehingga kepada 700 kali ganda, dan tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya 1 kejahatan yang menyamainya. Hadis ini juga tuan-tuan menerangkan kepada kita bahawa amal kebaikan yang kita buat ini Allah akan lipat gandakan jika amal yang kita buat ini adalah amal yang soleh. Segala amal kebaikan yang kita buat, satu amal kebaikan yang kita buat Allah akan lipat gandakan sehingga 10 kali ganda atau lebih daripada itu, sehingga kan sampai kepada 700 kali ganda. Maksudnya kalau kita sebagai contoh kita bersedekah, maka Allah akan memberikan kita 10 kali ganda ganjarannya, malah lebih daripada itu. Pahala yang kita buat. Tetapi jika kejahatan yang kita buat, maka Allah akan balas dengan kejahatan yang sama, dosanya sama. Maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita bahawa Allah ini Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Saya dah terangkan kepada tuan-tuan. Bagaimana satu amal kebaikan yang kita buat Allah lipat gandakan, tetapi kejahatan yang kita buat tetap sama. Itu dia. Kalau kita lihat tuan-tuan, Islam ini juga adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentulah Allah akan memelihara orang-orang yang berjuang, yang menegakkan agama Islam. Kerana Islam ini adalah sebuah agama yang bersifat Rabbani ataupun ketuhanan. Kerana agama ini daripada Allah, dan agama ini yang diredai oleh Allah ialah Islam. Setiap umat Islam dituntut supaya mengerjakan sesuatu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan sesuatu juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap perbuatan yang kita buat, kita perlu niatkan kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan datang ke masjid pada malam ini niat kerana Allah Ta'ala. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan, jika kita niatkan, kita lakukan ini kerana Allah, maka diberikan ganjaran. Tetapi kalau kita buat sesuatu amal kebaikan tidak kerana Allah, maka perbuatan itu sia-sialah, tak dikira sebagai ibadah, seterusnya tak dapat ganjaran apa pun. Sebab itu dalam solat kita niat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, kan? Zakat pun sama, ada lafaz dia semua, kan? Itu semua kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan rujuk dalam semua kitab hadis, hadis yang pertama adalah hadis berkenaan dengan niat. Sebab itu niat ini penting. Bukannya datang kuliah malam ni kerana ustaz ceramah best. Datang kuliah malam ni sebab makan best, makan sedap. Tapi datang kuliah ini kerana Allah Ta'ala. Kerana kewajipan kita sebagai seorang Islam adalah menuntut ilmu. Tuan-tuan, kita jangan berfikiran bahawa alah, aku ni dah tua, tak sekolah lama dah, habis sekolah, tak payah belajar lagi dah. Makin tua inilah tuan-tuan, makin kita berusia, makin umur kita meningkat, semakin banyak sepatutnya kita ini mendekatkan diri kepada Allah sebanyak mana yang boleh, dan pelajarilah ilmu-ilmu
untuk bekalan kita. Bukannya bila dah tua ni, bukannya bila dah berumur ini kita rasa dah cukup banyak ilmu, tak. Bukannya dah kita ini dah berumur ni, bukannya kita anggap bahawa amalan kita dah banyak. Malaslah pergi kuliah. Ustaz yang ceramah tu muda lagi. Aku ni dah lagi lama hidup daripada dia. Banyak dah ilmu yang aku belajar. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kita tengok kebanyakan kadang-kadang yang datang surau, yang datang masjid, yang datang kuliah-kuliah ilmu ni orang-orang yang dah berumur. Orang-orang yang dah berumur. Sekurang-kurangnya ada kesedaran untuk belajar lagi ilmu agama. Untung tuan-tuan, ustaz datang ke masjid untuk mengajar. Para ulama tuan-tuan, mereka tak ada orang yang datang untuk mengajar. Para ulama, mereka bermusafir. Mereka pergi ke satu tempat yang lain, yang di mana ada orang belajar ilmu, di situlah mereka akan pergi. Cari ilmu. Sama juga dengan rezeki. Rezeki ini kita perlu cari. Dia takkan datang. Sama dengan ilmu. Ilmu ini kalau kita tak ada usaha kita nak dapatkan ilmu, tak ada usaha kita nak datang ke kuliah ilmu, tak dapat tuan-tuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Ini pun tuan-tuan biasa baca ni. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca kat mana tuan-tuan? Itu doa apa tu? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya, qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi ta'ala, hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang kita ini hanya untuk Allah. Sebagai lambang kita ini mentaati Allah, maka solat. Solatku, ibadahku, kehidupan kita ni dan kematian kita ini juga semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap detik, setiap saat, umat Islam diwajibkan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila tuan-tuan, kadang-kadang kita ini waktu kita senang, kadang kita tak ingat Allah. Tapi waktu kita susah, kita cari Allah. Ini manusia yang lupa tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun baca lah dalam surat khabar. Seorang artis apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, maka dia mematuhi perintah Allah, menutup aurat, pakai tudung cantik. Tetapi setelah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, tudungnya hilang tuan-tuan. Bukti yang paling jelas depan mata kita tuan-tuan, apabila diuji oleh Allah, ingat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit aku. Bila Allah dah berkenankan doanya, Allah berikan kesembuhan kepada dia, dia buat perkara yang dilarang oleh agama kita. Buka aurat semula. Memang sebelum ini dia tak pakai tudung, tetapi sejak ditimpa penyakit itu, dia mula berubah, mula berhijrah pakai tudung.
Sehingga kan baru-baru ini dikatakan penyakit dia tu dah baik, dah sembuh. Kita ingatkan dia istiqamah, dia terus pakai tudung, rupanya dia buka balik semula. Tuan-tuan, sebab itu kita kena ingat bahawa setiap detik dan setiap saat ini, kehidupan kita ini hanyalah dengan mengingati Allah. Tuan-tuan bayangkan, kita ini solat cuma 5 waktu sahaja. Dalam kadang 5 waktu inilah baru kita ingat kepada Allah. Kalau kita fikirkan semula, alangkah bagusnya Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah bagusnya Nabi kita ketika mana difardukan solat 50 waktu itu, alangkah bagusnya kalau Nabi itu tak minta kurang. Kita solat 50 waktu sehari, barulah kita banyak ingat kepada Allah. Sebab ada di antara kita ni kadang-kadang dengan solat sahaja kita ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sungguhnya dengan banyak memperingati Allah ini akan menjadikan hati kita ini tenang. Jadi kita kena banyakkan memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang enggan menjadikan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentulah mereka akan menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Jadi kita ini mengaku bahawa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka segala yang digariskan dalam Islam kita kena buat. Apa yang Islam larang kita perlu tinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, nikmat dalam beragama ini kita akan dapat kemanisannya, kemanisan iman, kemanisan Islam. Kalau kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang Allah larang, dan kehidupan kita ini kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka kita akan rasa nikmat kehidupan dekat dunia ini tuan-tuan. Dan di akhirat nanti pun kita akan rasai nikmat kehidupan yang sebenar. Balikkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang mengaturkan urusan kita seharian di dunia, Allah yang mengaturkan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini perlu ada agama yang menjadi asas kita. Islamlah agama yang kita redai, yang kita nakkan. Radina billahi rabba. Sesungguhnya kami redha Allah itu sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, dan Islam itu sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Kita tuan-tuan, yang saya bacakan, radina billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Itu dia tuan-tuan. Kemudian di antara kelebihan Islam yang lain, Islam ini adalah suatu agama yang syumul. Syumul ni apa tuan-tuan? Islam ini satu agama yang lengkap. Semua ilmu ada dalam agama Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah-sejarah Islam, orang yang paling kehadapan adalah bermula daripada orang Islam, ulama-ulama Islam. Sebagai contoh Al-Khawarizmi, orang yang mengkaji bulan dan bintang, semuanya daripada orang Islam dulu yang mulakan. Tetapi orang Islam ini dia tak nak mendalami apa yang ada dalam Islam, sehingga kan kita membuka ruang ini kepada orang-orang yang bukan Islam, mereka yang lebih mengkaji agama Islam. Sebab itu mereka kehadapan. Sebab mereka mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran, mereka mengkaji apa yang ada dalam Islam.
Sebab itu boleh mereka buat telefon. Alexander Graham Bell kan buat telefon lah, macam-macam lagi mereka buat, sebab mereka kaji apa yang ada dalam Islam. Sebab semua ilmu ada dalam Islam. Yang kita ni pula dah sepatutnya kita ni orang Islam, sepatutnya kita yang ke hadapan, tapi kita ikut dia pula. Berapa ramai orang-orang saintis-saintis daripada barat, mereka pergi sampai ke bulan. Dah berapa ramai orang mereka pergi ke bulan. Orang Malaysia kita baru seorang. Baru seorang yang pergi. Apa tu, Dr. Syekh Muzaffar kan? Baru seorang orang kita ni Islam yang pergi naik atas sana. Yang lain-lain semua orang bukan Islam yang dah sampai ke bulan, yang mengkaji tentang bulan dan sebagainya. Sepatutnya tuan-tuan kita yang lebih kena ke hadapan. Kemudian Islam merupakan agama yang lengkap, iaitu Islam merangkumi semua bidang kehidupan hingga tidak ketinggalan suatu pun semua bidang yang ada dalam ajaran Islam. Islam telah memperkenalkan sistem akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik, kekeluargaan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 38. Maksudnya, tiada kami, yakni Allah, tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Maksudnya, semua ilmu ini Allah dah letakkan dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, banyak kali kadang-kadang dalam kuliah saya ingatkan bahawa kita ini mengaji Al-Quran bukan sekadar kita mengaji, tetapi kita fahamilah maksud apa yang kita mengajikan tu. Apa yang kita baca tu, kita faham maksud dia. Baik tuan-tuan. Bukannya kita ni nak khatam banyak kali, tapi satu makna pun tak tahu. Ada orang dah khatam 20 kali. Ustaz, saya daripada umur 8 tahun sampai sekarang umur saya 60 tahun, dah 40 kali saya khatam, Ustaz. Tapi bila mana kita tanya apa maknanya Al-Quran, apa maknanya ayat ini, apa maknanya surah ini, tak boleh nak huraikan, tak boleh nak cakap apa. Kemudian dalam Al-Quran ini juga mengandungi semua bidang kehidupan yang diperlukan oleh manusia, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Apabila manusia mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain, maka tempanglah kehidupan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menggesa manusia supaya mengamalkan Islam itu secara menyeluruh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Musuh kita yang utama ini syaitan, tuan-tuan. Dekat dunia ni memang syaitan, iblis ini adalah musuh utama yang akan berusaha sedaya upaya menyesatkan kepercayaan kita, akidah kita. Kita perlu ingat, selain itu hawa nafsu kita juga, nafsu kita ni sebagai manusia, kadang-kadang kita merasa puas apa yang kita ada. Kemudian umat Islam akan mendapat nikmat Islam apabila mereka mengamalkan semua yang terkandung dalam ajaran Islam. Sebab itu saya kata tadi tuan-tuan, nak dapatkan kemanisan iman, kemanisan Islam, maka amalkanlah ajaran Islam yang sebenarnya, insya-Allah tuan-tuan. Kemudian seterusnya, ada masa lagi? Ada 10 minit lagi. Seterusnya, Islam ini juga adalah satu agama yang seimbang.
Islam merupakan sebuah agama yang bersepadu dan seimbang. Ia tidak terpisah seperti agama-agama lain. Islam tidak memisahkan antara solat dan politik. Seorang pemimpin dalam solat adalah layak menjadi pemimpin negara. Jika mereka tidak layak menjadi imam dalam solat, maka menurut Islam mereka juga tidak layak menjadi pemimpin negara. Inilah yang disebut sebagai sepadu ataupun seimbang. Tuan-tuan, nak jadi pengerusi masjid mesti boleh jadi imam. Nak jadi pengerusi masjid, pilih pengerusi yang boleh jadi imam. Nak pilih Bilal, nak lantik Bilal yang boleh jadi imam kalau imam tak ada. Kerana dalam solat ini tuan-tuan, apabila orang yang boleh memimpin dalam solat, maka mereka juga boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Bukan senang tuan-tuan nak jadi imam ni. Bukan senang nak jadi imam dalam solat terutamanya. Cakap boleh tuan-tuan, alah jadi imam baca je lah Fatihah dengan surah Qul Huwallah 3 kul, dah habislah. Cuba jadi imam. Nak tengok tuan-tuan, bergetar tak dia punya lutut dia? Menggigil tak menggigil? Ingat ke lupa apa yang dia baca? Cuba jadi imam. Ini cakap jujur tuan-tuan, saya mula-mula jadi imam tuan-tuan, menggigil kaki. Nasib baiklah pakai jubah, taklah orang nampak. Kalau pakai seluar rasanya nampak orang ni, kenapa lah seluar imam tu gerak-gerak, gigil katnya. Tuan-tuan, menggigil. Baca khutbah, kali pertama saya baca khutbah atas mimbar. Bila pandang bawah orang ramai, Allah, dah mulalah pegang kayu tu pun tak berapa tegak tuan-tuan, gigil juga pegang kayu. Tapi kita cover lah. Jangan apalah imam ni menggigil pun takut. Tapi jangan sampai takut tu, jangan sampai suara terketar-ketar. Itu nanti orang nampak kita takut. Kita buat macam tak takut lah. Tapi sebenarnya takut. Dalam sembahyang, surah yang kita biasa baca pun kadang-kadang lupa. Sedangkan baca surah Al-Qad, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lepas tu dah tak tahu sambung. Ada satu kisah orang baca kuliah Al-Kafirun, tak berhenti-berhenti dan tak habis-habis tuan-tuan, sebab takut punya pasal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Memang tak habis-habis tuan-tuan. Tak jumpa. Lakum dinukum waliyadin, tak jumpa. Takut. Sebab itu tuan-tuan, jadi nak pilih pemimpin ini, pilihlah orang yang boleh menjadi pemimpin di dalam solat. Tapi di sini saya tengok baguslah, pengerusi boleh jadi imam. Pengerusi boleh jadi imam. Bilal boleh jadi imam. Bagus tuan-tuan. Boleh jadi imam, jangan risau. Tapi ada setengah tempat Bilal tak nak jadi imam pun ada. Setengah tempat tu saya tanya, dia kata Bilal masa tu kebetulan imam tak ada, maka Bilal lah sepatutnya jadi imam. Tapi tak, dia tolak orang lain jadi imam. Bila tanya-tanya kenapa Bilal tak nak jadi imam, kalau ikutkan kan kira Bilal ini kan imam 3 kalau ikutkan lah sebetulnya. Dia tak boleh Ustaz, saya tak pandai jadi imam. Tapi macam mana boleh jadi Bilal kan? Sepatutnya tugas dia. Tapi di sini tak, di sini baguslah. Bilal pun boleh jadi imam, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, di antara yang lain juga, Islam ini adalah suatu agama yang tinggi dan juga agung. Islam adalah sebuah agama yang melebihi daripada agama-agama yang lain. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Itu yang kita perlu sematkan dalam diri kita, yang kita perlu rasa bersyukur
kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita lahir sebagai seorang Islam. Lahir kita sudah Islam. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih kita sebagai seorang Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 82, patutkah mereka yang ini bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ini Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan kita. Allah tak katakan bahawa Islam itu agama yang terbaik jika tak ada panduan untuk umatnya. Islam ini agama yang terbaik kerana dalam Islam ini tergandungnya adanya panduan untuk kita ikut, iaitu Al-Quran. Makhluk lain tuan-tuan tak sanggup nak menerima Al-Quran. Manusialah yang orang makhluk yang sanggup menerima Al-Quran. Tapi bila mana Allah turunkan Al-Quran, manusia jugalah yang banyak tak ikut ajaran Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah turunkan Al-Quran ini pada gunung ganang, mereka pun tak sanggup tuan-tuan. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini kepada kita manusia. Maka kita perlu jaga dan kita perlu pelihara. Kemudian tuan-tuan, Al-Quran, agama Islam ini juga adalah satu agama yang bersifat alami ataupun universal. Tahu universal? Universal ini menyeluruh. Islam ini bukan untuk orang Melayu. Kita jangan salah faham tuan-tuan. Islam ini bukan agama bangsa. Bukan orang Islam ini bukan bangsa Melayu sahaja. Semua bangsa dekat dunia ni yang ada, semuanya boleh masuk agama Islam. Sama ada dia Cina ke, dia Hindu ke, India ke, sama ada dia Iban ke, Kadazan ke, orang Dayak ke, apa-apa bangsa, suku, kaum sekalipun, mereka boleh masuk dalam agama Islam. Boleh beriman kepada Allah. Jangan kita ingat bahawa Islam ini hanya untuk orang Melayu. Islam ini bukan agama orang Melayu, tetapi agama bagi semua manusia. Kita perlu ingat. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang bukan Islam, yang bukan Melayu juga masuk Islam. Dah ramai orang yang bukan Melayu memeluk agama Islam. Dah ramai juga orang-orang barat yang memeluk agama Islam. Dah banyak tuan-tuan. Tetapi ada juga orang Islam yang mula menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya pun ramai. Saya ada pergi kat satu kampung ni, memang dalam sikit lah kampungnya. Macam-macam saya dengar orang bercerita. Orang bercerita tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh sebahagian penduduk kampung, yang mana amalan-amalan itu bercanggah dengan ajaran Islam. Sampaikan orang tu tanya, "Ustaz, macam mana saya nak tegur, Ustaz? Orang ni dah kena tangkap dah pun, tapi lepas tu bebas. Jadi macam mana?" Okay, dah masuk waktu lah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah sampai sini sahaja. Sebab nanti insya-Allah tuan-tuan kita sambung kuliah yang akan datang. Sebab kalau ada sambungan nanti mesti dia datang. Kalau tak sambungan dah habis lah. Jadi kita sambung dalam kuliah yang akan datang tuan-tuan. Jadi insya-Allah segala salah dan silap saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.